Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmin Halina Mufiqah binti Abdul Muhsin dari Seksyen 6 memegang jawatan sebagai Hakim. Nama saya Nur Izzati Iliana binti Salim dan saya memegang watak sebagai polis dan saksi. Saya Nur Hidayah binti Syamsuddin memegang watak sebagai pesalah. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Hanani binti Zulhanan dan saya memegang watak sebagai seorang peguam bela. Nama saya Nur Najah Akilah memegang jawatan sebagai pendakwa raya. Hai, nama saya Nur Hidayah binti Syamsuddin memegang jawatan sebagai juru bahasa. Anda masih dalam buletin utama. Pilu mengenangkan kematian Adam Raikal Muhammad Sufi 5 bulan yang sangat tragis. Marah memikirkan sikap pelaku yang cukup zalim sanggup menyumbat mayat bayi itu dalam beg dan disorok di ruang sejuk beku dalam peti ais. Dan ketika motif kejadian masih menjadi tanda tanya, laporan bedah siasat ke atas mayat Adam Raikal siang tadi mendapati punca kematian bayi malang itu disebabkan pendarahan dalaman dan keretakan tempurung kepala. Perhatian kepada semua, sila matikan telefon bimbit anda atau pastikan dalam keadaan silent mode ketika sidang mahkamah sedang berlangsung. Anda semua dikehendaki menjaga tingkah laku dan menghormati mahkamah. Jangan membuat bising dan dilarang untuk menyilangkan kaki dan duduk dengan tertib. Sekiranya kamu gagal untuk mematuhi larangan ini, tindakan menghina mahkamah boleh diambil ke atas kamu. Dipersilakan peguam, pesalah, pendakwa raya dan saksi masuk ke dalam dewan dan berada di tempat yang telah ditetapkan. Para hadirin sekalian diminta bangun untuk memberi penghormatan kepada Tuan Hakim. Selamat pagi semua, silakan duduk. Jurubahasa, ada berapa kes untuk hari ini? Ada satu kes untuk sebutan pada hari ini, Tuan Hakim. Baiklah, sila mulakan perbicaraan. Para hadirin yang dihormati sekalian, di dalam Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam, kes jenayah nombor BA42021922019, pendakwa raya melawan Nur Akilah. Tuan Hakim, saya Nur Najah Akilah binti Muhammad Zubir bertindak sebagai pendakwa raya ingin menjalankan pendakwaan terhadap tertuduh atas kes jenayah ini dan rakan bijaksana Nur Hanani binti Zulhanan bagi pihak pembelaan. Tertuduh hadir dan berada di kandang tertuduh. Saya mohon izin agar pertuduhan dibacakan kepada tertuduh Tuan Magistrat. Jurubahasa, bacakan pertuduhannya. Cik Nur Akilah binti Abdul Rahman, saya bacakan pertuduhan bahawa kamu, Cik Nur Akilah binti Abdul Rahman, nombor kad pengenalan 8501149347 pada 3 hari bulan 7 2018 pada jam 11.30 malam bertempat di Jalan Nakoda Kiri, Kampung Nakoda Batu Caves, telah dijumpai mayat bayi lelaki berusia 5 bulan berpakaian lengkap iaitu Adam Raikal di dalam satu beg kain hijau yang terdapat di dalam peti ais Samsung berpintu 2 di bahagian sejuk buku. Oleh yang demikian, kamu telah melakukan satu kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 serta Seksyen 201 Kanun Kesesaan. Baiklah, saudari pendakwa raya, adakah kamu bersedia untuk memulakan prosiding? Ya, Tuan Hakim, saya sudah bersedia. Bahawa kamu pada 3 Julai di tadika yang beralamat Jalan Nakoda Kiri 3, Kampung Nakoda, Batu Cave. Susulan daripada kejadian, suspek juga merangkumi pengasuh Nur Akilah Abdul Rahman, 33, didakwa mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun atau denda atau kedua-duanya. Kamu juga turut didakwa melupus mayat Adam Raikal dengan niat menyembunyikan kematian mangsa supaya terlepas daripada hukuman dan didakwa mengikut Seksyen 201 Kanun Kesesaan yang boleh dihukum penjara maksimum 3 tahun dan denda. Adakah kamu dengar dan faham
pertuduhan yang dibacakan kepada kamu? Maafkan saya, tapi saya tak faham dengan hukuman yang dikenakan. Boleh ulang semula? Berdasarkan kenyataan bedah siasat forensik, mayat Adam Raikal dijumpai cedera di bahagian kepala. Oleh itu, kamu telah didakwa mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 dan boleh didenda tidak melebihi RM20,000 atau dipenjarakan selama tempoh kurang 10 tahun atau kedua-duanya sekali. Serta dituduh melupus mayat Adam Raikal dengan niat menyembunyikan kematian mangsa supaya terlepas daripada hukuman dan didakwa mengikut Seksyen 201 Kanun Kesiasaan. Jika disabitkan kesalahan, kamu boleh dihukum penjara maksimum 3 tahun serta boleh dikenakan denda. Jadi, adakah kamu faham dengan pertuduhan ini dan mengaku atas kesalahan yang telah dikemukakan itu? Oh, begitu. Ya, saya faham. Jadi, kamu mengaku salah atau minta dibicarakan? Saya mengaku saya bersalah atas pertuduhan tersebut. Maafkan saya, Encik Arif. Boleh saya berbincang dengan anak gaum saya terlebih dahulu? Baiklah, silakan. Kita akan rehat selama 30 minit. Perbicaraan akan diteruskan semula. Peguam setelah diberi masa untuk anda berbincang dengan anak guam anda sebentar tadi, bolehkah kita teruskan prosiding ini? Baiklah, Encik Arif. Saya meminta agar saya dapat mengurangkan hukuman terhadap anak gaum saya iaitu orang kena tahan. Maafkan saya, Encik Arif, bantahan. Tertuduh telah terbukti dan mengaku atas kesalahan yang menyebabkan kematian seseorang iaitu adik Adam Raikal yang berusia 5 bulan. Saya memohon kebenaran daripada Yang Arif untuk memanggil saksi iaitu Inspektor Nur Izzati Iliana binti Saleh untuk memberikan keterangan. Baiklah, bawa saksi untuk tampil ke hadapan dan mengangkat sumpah. Bahwasanya saya dengan ini sesungguhnya bersumpah dan mengaku untuk bercakap segala keterangan yang akan saya nyatakan ialah benar dan sebenar-benarnya. Yang Arif, bolehkah saya bertanyakan soalan kepada saksi? Mahkamah mengizinkan. Dengan izinnya Arif, Inspektor, sila nyatakan kepada mahkamah ini nama, umur dan pekerjaan anda. Nama saya Nur Izzati Iliana binti Salim, berumur 23 tahun. Saya merupakan pegawai penyiasatan di Ibu Pejabat Daerah Selayar. Adakah Inspektor tahu tujuan Inspektor hadir ke mahkamah pada hari ini? Ya, saya di sini adalah untuk memberikan keterangan melibatkan pengasuh Nur Akilah Abdul Rahman dan juga mangsa adik Adam Raikal. Terima kasih Puan Inspektor. Boleh Puan Inspektor memberikan keterangan kepada mahkamah berkenaan rekod penyiasatan? Rekod penyiasatan disediakan oleh saya pada hari kejadian 3 hari bulan 7 2018 7.40 malam terdapat satu laporan mengenai kes kehilangan anak dari rumah pengasuh. Laporan ini telah dibuat oleh ibu bangsa iaitu Farah Madihah Othman. Mengikut laporan tersebut, ibu mangsa mengatakan bahawa anaknya telah diambil oleh seorang lelaki berkemeja putih yang dianggap sebagai ayah bayi tersebut. Hal ini berdasarkan pernyataan pengasuhnya. Oleh hal yang demikian, kami telah menjalankan penyiasatan terhadap suspek Nur Akilah dan juga rakan serumahnya. Namun, hasilnya pada 10.58 minit malam, Nur Akilah menyatakan bahawa dia dapat menunjukkan mayat bayi tersebut. Pada pukul 11.35 malam, suspek telah membawa pihak polis ke rumahnya untuk menunjukkan mayat bayi tersebut yang berada di dalam peti ais di bahagian sejuk beku. Pihak polis mendapati terdapat satu beg kain berwarna hijau yang berisi mayat Adam Raikal yang masih lagi berpakaian lengkap. Pada 4 hari bulan 7 2018 pukul 2.30 minit, mayat adik Adam Raikal telah dibawa ke hospital bagi tujuan dibedah siasat.
Jadi, apakah keputusan bagi bedah siasatan tersebut? Hasil keputusan bedah siasat tersebut, pihak polis mendapati terdapat kesan kecederaan di bahagian kepala dan mempunyai kesan lebam serta pendarahan otak dan keretakan tempurung kepala di bahagian kiri yang menjadi punca akan kematian tersebut. Baiklah, itu sahaja soalan saya kepada saksi. Terima kasihnya Arif. Baiklah, pengurusan bela, ada apa-apa persoalan yang ingin dikemukakan terhadap saksi? Ya, ada yang Arif. Puan Inspektor, berdasarkan keputusan bedah siasatan, punca kematian Adam Raikal adalah berpunca daripada keretakan tempurung dan pendarahan otak. Betul kan? Okey, baiklah. Tapi, adakah bukti yang menunjukkan bahawa tertuduh yang melakukannya? Di sini, tiada bukti menunjukkan bahawa tertuduh menyebabkan kecederaan tersebut. Saya bantahnya Arif. Bantahan ditolak. Inspektor, sila jawab. Pihak polis telah mengesan cap jari yang terdapat pada badan Adam Raikal, pada pintu peti sejuk dan pada beg hijau tersebut. Kesan cap jari itu adalah sepadan dengan yang tertuduh. Saya ulang semula persoalan yang ditujukan. Adakah bukti yang menunjukkan bahawa kecederaan di kepala Adam Raikal dilakukan oleh tertuduh? Cap jari sudah semestinya ada kerana pengasuh telah menjaganya terlebih dahulu sebelum kematian itu terjadi. Persoalannya, adakah bukti seperti rakaman litar tertutup atau saksi yang melihat kejadian tersebut bahawa tertuduh yang menyebabkan kecederaan di kepala Adam Raikal? Maafnya Arif, saya tidak dapat menjawab soalan tersebut. Oleh kerana saksi tidak dapat menjawab soalan yang diajukan oleh peguam bela, pendakwa raya, adakah anda ingin berkata sesuatu? Tiada yang Arif. Okey, baiklah. Izinkan saya meneruskan pembicaraan yang Arif. Di sini saya ingin mengatakan bahawa tiada bukti yang kukuh untuk menunjukkan bahawa tertuduh melakukan kecederaan di kepala Adam Raikal. Berikutan berdasarkan pernyataan saksi, tiada waktu spesifik bagi kematian mangsa. Di sini saya ingin mengatakan kemungkinan kecederaan ini sudah lama berlaku, namun menjejaskan kesihatan Adam Raikal semasa di rumah pengasuhnya. Oleh kerana terkejut melihat keadaan Adam Raikal yang sudah tidak bernyawa, tertuduh melakukan tindakan drastik di luar kawalan dengan menyembunyikan kematian Adam Raikal. Itu sahaja perbahasan saya, Nya Arif. Terima kasih. Baiklah, pihak pendakwa raya, ada sebarang perbicaraan lain yang ingin dikemukakan? Ada yang Arif. Saya ingin meminta bahawa tertuduh dipersoalkan. Mahkamah mengizinkan. Terima kasihnya Arif. Baiklah, defendant, saya ingin bertanya kepada kamu bahawa benarkah Adam Raikal ditemui tidak bernyawa secara tiba-tiba? Ya, betul. Jika begitu, mengapa kamu tidak menghubungi talian kecemasan? Mengapa kamu harus menyimpan mayat tersebut seolah-olah ingin menyembunyikan kesalahan yang telah dilakukan? Bantahan yang Arif, tertuduh telah menyatakan bahawa mangsa telah ditemui tidak bernyawa secara tiba-tiba. Oleh kerana terkejut melihat keadaan Adam Raikal yang sudah tidak bernyawa, tertuduh melakukan tindakan drastik di luar kawalan dengan menyembunyikan kematian Adam Raikal. Bantahan ditolak. Sila teruskan, pendakwa raya. Baiklah yang Arif. Sekali lagi saya bertanya, mengapa kamu tidak menghubungi talian kecemasan? Mengapa kamu harus menyimpan mayat tersebut seolah-olah ingin menyembunyikan kesalahan yang telah dilakukan? Ketika saya melihat keadaan Adam Raikal yang tidak bernyawa, perasaan saya jadi bercampur bau. Saya berasa takut dan gelisah, tetapi perasaan takut ditangkap polis dan dituduh menjadi pembunuh menguasai di dalam diri saya. Kamu sedar atau tidak bahawa kamu sudah pun menjadi seorang pembunuh akibat tindakan drastik kamu? Jika kamu memanggil talian kecemasan, kemungkinan Adam Raikal masih dapat diselamatkan.
Saya sedar dan disebabkan hal itulah saya menyembunyikan mayat Adam Raikal di dalam peti sejuk. Saya tidak dapat berfikir dengan betul ketika itu. Ini merupakan kali pertama kejadian sebegini terjadi. Saya menjadi gelisah sehingga saya terlupa untuk membuat panggilan kecemasan. Tetapi saya berani mengatakan bahawa saya tidak membunuh adik Adam Raikal. Baiklah, itu sajanya Arif. Di sini saya ingin menegaskan bahawa perbuatan defendant telah memburukkan lagi keadaan di mana mangsa adik Adam Raikal kemungkinan masih dapat diselamatkan jika defendant membuat panggilan kecemasan. Perbuatan drastik defendant untuk menyumbat mayat tersebut ke dalam beg dan menyembunyikannya dengan meletakkan ke dalam peti sejuk beku amat tidak masuk akal pemikiran. Itu sahaja daripada saya, Nya Arif. Saya harap Nya Arif dapat mempertimbangkan hukuman yang sewajarnya terhadap defendant berdasarkan tindakannya. Terima kasih. Baiklah, peguam bela, ada sebarang pertanyaan yang ingin dikemukakan untuk anak guam? Ya, ada yang Arif. Oleh kerana ini merupakan jenayah pertama yang dilakukan oleh defendant dan berdasarkan pernyataannya, defendant telah menunjukkan rasa kesal serta mengaku atas kesilapan yang dilakukan. Saya juga berharap pihak mahkamah tidak menolak tepi tentang pernyataan anak guam saya mengenai kecederaan yang terdapat di kepala Adam Raikal. Memandangkan tiada bukti kukuh yang dapat dilampirkan oleh pihak pendakwaan serta saksi, ia kemungkinan besar kecederaan itu bukan di atas kesalahannya. Oleh hal demikian, saya mengharapkan hukuman yang dijatuhkan ringan terhadap anak guam saya. Yang Arif, saya juga mencadangkan bahawa pengurangan denda untuk mengikat jamin terhadap anak guam saya memandangkan taraf ekonominya yang rendah berserta defendant merupakan seorang bujang yang menjaga seorang anak angkat kurang upaya. Saya mengharapkan terdapat rasa belas kasihan terhadap kehidupan defendant yang Arif. Terima kasih. Setelah mendengar dengan teliti fakta daripada keterangan saksi, pendakwa raya, peguam bela dan yang paling utama, keterangan yang diberikan oleh defendant dalam kes yang dikemukakan, mahkamah mendapati bahawa tertuduh bersalah atas pertuduhan dan disabitkan atas kesalahan di bawah Akta Kanak-Kanak 2001 Seksyen 31 kurungan 1 A serta Seksyen 201 Kanun Kesesaan. Mahkamah bersetuju dengan hujahan pendakwa raya dan peguam. Walaupun ini merupakan kesalahan pertama bagi tertuduh, namun kenyataan bahawa kes menyembunyikan mayat ini amat dititik beratkan oleh pihak mahkamah. Mahkamah juga bersetuju bahawa tertuduh sepatutnya memikirkan dahulu kesan dan akibat perbuatan sebelum melakukan tindakan yang drastik. Walau bagaimanapun, mahkamah juga mengambil kira bukti-bukti yang terkumpul. Dan pihak mahkamah mendapati bukti-bukti tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahawa tertuduh benar-benar bersalah. Dari segi bukti yang ada, tidak menunjukkan bahawa pesalah telah membunuh mangsa. Setelah mendengar sendiri penjelasan dari semua pihak, mahkamah berpendapat bahawa hukuman berat bukanlah pengakhirannya kerana perkara utama yang dititik beratkan adalah bukti yang kukuh. Fakta bahawa tertuduh menunjukkan perasaan kesal dan sedar dengan kesalahannya dan membuktikan tertuduh telah insaf atas perbuatan yang dilakukan yang berpunca daripada pemikiran yang tidak waras. Setelah mendengar hujahan pihak pendakwa serta permohonan mitigasi peguam bela, dengan ini mahkamah memerintahkan tertuduh Nur Akhilah Abdul Rahman dibebaskan dengan ikat jamin sebanyak 18,000 serta syarat tambahannya itu tidak boleh mengganggu saksi dan perlu melaporkan diri ke balai polis terdekat sebanyak 2 kali dalam sebulan. Keputusan yang dibuat adalah muktamad.
Setelah mendapat kata putus daripada Tuan Hakim bahawa tertuduh dibebaskan dengan ikat jamin sebanyak RM18,000 serta syarat tambahan yang perlu diikuti adalah tidak boleh mengganggu saksi dan perlu melaporkan diri di balai polis terdekat 2 kali sebulan. Maka dengan ini berakhirlah sudah persidangan kita. Pihak polis diminta untuk membawa tertuduh keluar dari mahkamah dan para hadirin diminta bangun untuk memberi penghormatan kepada Tuan Hakim keluar dari Peace.